Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Okey, buka kitab Insan Kamil. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengaji di dalam ilmu tauhid. Apa dia ilmu tauhid? Sifatun mawjudatun qaimatun bizzati aujabat lahu hukman. Itu ta'rif dia. Ada dengar Bergegar. Satu sifat, mana beberapa sifat yang mawjud. Yang mawjud mana sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab bagi kita, ya kita reti sifat tu. Reti macam mana? Ada pada kita ni 7 kenyataan sifat ma'ani. 7 kenyataan bagi sifat ma'ani Allah. 7 kenyataan bagi sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berikan kepada kita ketika kita dalam perut mak kita. Sifat hayat Allah Taala nyatakan. Lahir kita di atas dunia, satu persatu sifatnya Allah Taala nyatakan pada diri kita. Sampai sekarang ni kita menjadi manusia. Yang ni orang panggil bila kita memahami Allah Ta'ala bukakan hijab bagi kita. Yang tak bercerai tanggal. Sifat tu tak bercerai tanggal daripada zat. Berarti ada sifat tu tak bercerai tanggal bagi zat. Ni orang panggil tak bercerai, tak bersekutu. Sini benda dia. Di sifat ma'ani ni orang panggil tak bercerai. Apa maksud tak bercerai? Makhluk dengan khalik tak boleh nak bercerai. Bayang-bayang dengan tuan bayang tak boleh nak bercerai. Tapi tak bercerai, tak bersekutu. Bukan kita menjadi satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak tak? Bukan kita menjadi satu. Oh Allah Taala ada, kita ada. Allah Taala ni masuk, meresap ataupun duduk di dalam tiap-tiap makhluk. Bukan macam tu. Jadi bila kita bahas sifat ma'ani, kenyataan sifat ma'ani itu nyata pada kita. Ya, kenyataan sifat ma'ani itu nyata pada kita. Kenyataan, bukan sifat ma'ani itu ada pada kita. Sifat ma'ani itu qaim bi zatihi ta'ala. Dia ada tak bercerai tanggal daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang nama kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, meliputi Allah Taala, berserta Allah Subhanahu wa taala di situ sebenarnya. Jadi di sifat ma'ani lah. Memadai dengan ta'arif yang saya sebutkan tadi pun, kalau kita faham, cukup dah tu. Ulama tauhid kata sifat yang mawjud, yang tak bercerai tanggal daripada zat, yang dengan sifat tersebut mewajibkan akan hukum. Apa makna hukum? Mewajibkan akan samarah bagi sifat. Mana samarah bagi sifat? Kaunuhu qadiran. Bila ada qudrat, baru boleh kita hukum kaunuhu qadiran. Bila ada iradat, kita faham iradat, baru boleh kita hukum kaunuhu muridan. Bila ada ilmu, sifat ilmu itu sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala, baru boleh kita hukum kaunuhu aliman. Begitulah qiyas sampai habis. Okay, jelas tak? Itu di dalam ilmu tauhid. Yang kita nak bahas sekarang, sifat ma'ani dalam pengertian hakikatnya. Tengok dalam kitab lah. Yang saya cerita tadi tauhid. Adapun sifat ma'ani yang 7 itu dinamakan zatiyah. Apa makna zatiyah? Artinya pekerjaan zat. Kenapa saya kata pekerjaan zat? Baca dulu senang. Yakni hakikat Muhammadiyah. Pekerjaan zat. Pekerjaan zat. Kenapa pekerjaan zat? Dalam martabat 7 ya. 3 segi lambang dia. 3 segi. Martabat yang pertama orang panggil martabat ahadiyah. Ahadiyah nak cerita zat mutlak, semata-mata zat, tak ada lain. Dia ada 7 martabat kan? Semata-mata zat. Yang ni jangan dibahas. Turun martabat yang kedua, orang panggil martabat wahdah. Martabat wahdah nama dia. Martabat wahdah inilah orang panggil syu'un zatiyah. Apa makna syu'un zatiyah? Kelakuan bagi zat. Zat itulah berkelaku dah. Sebelum daripada tu semata-mata zat Allah Ta'ala sahaja. Bukan Allah Ta'ala ada dulu kemudian ya. Saya nak cerita sebelum daripada Allah Ta'ala tajallikan. Di martabat yang kedua inilah orang panggil
tajalli zat yang pertama, dipanggil tajalli sifat. Zat mentajalikan yang pertama sekali tajalli Allah Subhanahu wa taala, di sinilah martabat yang kedua ni. Martabat wahdah dipanggil martabat tajalli zat ataupun martabat dia martabat sifat. Martabat sifat itulah orang panggil syu'un zatiyah, nama dia. Syu'un zatiyah. Kalau saya tulis nampak kelakuan bagi zat. Sebelum daripada tu tak boleh nak hukum. Allah Ta'ala tak mau hukum diri dia. Allah Ta'ala menjadikan zan makhfi, rahsia yang tersembunyi Allah Ta'ala sebelum daripada Allah Ta'ala tajallikan. Dia rahsia yang tersembunyi. Okey, kelakuan zat ni ataupun orang panggil syu'un zatiyah ni dipanggil hakikat Muhammadiyah. Nama dia. Siapa tak ada maka? Siapa? Tak ada maka? Tak ada. Dipanggil hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah inilah 7 sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Faham? Hakikat Muhammadiyah inilah sifat dia. Kalau orang tanya apa sifat dia, 7 sifat ma'ani yang kita belajar dalam tauhid di martabat hakikat Muhammadiyah ataupun syu'un zatiyah, kelakuan bagi zat. Nur Muhammad pun tak wujud lagi, nama dia martabat hakikat Muhammadiyah. Kenapa dipanggil martabat hakikat Muhammadiyah? Sebab Nur Muhammad yang akan membawa 7 sifat ma'ani nanti. Bila zuhir di atas dunia, Nur Muhammad akan bawa 7 sifat ma'ani. Tapi Nur Muhammad membawa 7 sifat ma'ani pun tubuh tak nyata, batin dah ada dah, tapi zuhir tak nyata. Ini yang Allah Ta'ala zuhirkan Adam. Bila Allah Ta'ala zuhirkan Adam, dimasukkanlah mana ketujuh-tujuh sifat tersebut kepada tubuh Nabi Adam. Itu yang kita anak cucu Nabi Adam, ada qudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat, ada sama', ada basar, ada kalam. Lengkap tak? Lengkap 7 sifat ma'ani. Tapi dia daripada mana? Daripada hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah ataupun syu'un zatiyah. Sebab dia tajalli yang pertama bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dah. Okey, nampak ya? Yakni hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan ada lagi ni. Ini dalam martabat yang kedua. Nur Muhammad tak wujud lagi ni. Nur Muhammad wujud dalam martabat yang keempat. Ini martabat kedua baru. Bawah pada martabat ini dipanggil martabat wahidiyah ataupun dipanggil martabat hakikat insan. Faham? Nur Muhammad duduk martabat yang keempat. Okey, yakni hakikat Muhammadiyah, disitulah orang panggil syuhudul kasrah fil wahdah. Syuhudul kasrah fil wahdah, artinya pandang yang banyak kepada yang satu. Pandang yang banyak kepada yang satu. Artinya pandang yang banyak kepadanya satu, maksudnya ialah nahnu anta fihi wa anta huwa. Kami itu engkau padanya dan engkau itu dia juga. Tak faham kita kalau baca seseorang ni, tengok benda apa ni. Kenapa dia kata macam tu? Orang panggil syuhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu. Jadi siapa ada kat belakang tu, tengok atas meja saya ada markah tak? Atas meja saya kat belakang tu ada markah tak? Meja khas dekat whiteboard tengah tu. Kalau ada markah cantik. Cuba tengok situ ada markah tak? Dia kena tunjuk juga. Syuhudul kasrah fil wahdah. Dekat meja tempat mengajar depan ni, depan ni, depan orang sembahyang, Depan orang sembahyang tu ada markah tak? Ada meja depan orang sembahyang tu? Dalam meja tak ada. Atas meja saya. Ada tak? Tak ada? Tak apa. Kalau tak ada tak apalah, kita dengar je lah. Okey, jadi mana
Sebab apa? Dalam martabat yang kedua, martabat wahdah, martabat hakikat Muhammadiyah inilah lambang dia apa kalau kita nampak? Titik. Daripada titik itulah asal nak jadi ya, nak jadi alif, ba, ta kan? Daripada titik. Contoh saya kata, saya letak titik macam ni. Saya nak tarik ke bawah jadi alif. Pusing macam ni, titik bawah jadi ba. Titik lagi pusing macam ni, titik di atas dua jadi tak. Ikutlah sampai ya. Tapi hakikat tiap-tiap huruf itu semua asal dia daripada titik. Jadi nak cerita apa? Nak cerita apa? Syuhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak di dalam yang satu. Saya nak cerita nanti bila sampai Allah Ta'ala zahirkan makhluk. Ni belum zahir makhluk, tapi di situ dah ada istilah nak memandang syuhudul kasrah fil wahdah. Nanti bila kita mengaji dalam martabat yang ketiga, martabat wahidiyah. Martabat wahidiyah yang tu perjalanan kita dah berupa masing-masing. Saya terangkan dulu. Dah ada rupa masing-masing tak dalam martabat wahidiyah tu? Yang ni perjalanan cara kehidupan saya dah ada dah. Perjalanan kehidupan tuan-tuan masing-masing dah ada dah. Malam ni siapa yang hadir? Malam ni tersangkut ke? Malam ni mula pengajian pukul berapa? Malam ni nak sudah pukul berapa pengajian? Sudah ada dah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ni martabat hakikat insan nama dia. Martabat yang ketiga. Saya tak boleh nak tunjuk. Okey. Kalau macam tu, nanti dia nak cerita bila zuhirnya Nur Muhammad tu dipanggil kenyataan hakikat Muhammadiyah, betul tak? Hakikat Muhammadiyah lambang di titik. Bila zuhir Nur Muhammad nanti, daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizuhirkan makhluk-makhluk yang lain. Laula kama khalaqtul aflaka. Kalau bukan kerana kamu ya Muhammad, ma khalaqtul aflaka, aku tak akan ciptakan seluruh alam semesta. Alam semesta ni tak akan wujud. Okey, bandingannya Nur Muhammad, selalu saya bagi misal ulang tiap-tiap minggu bagi supaya nampak. Kita ambil saya, ni saya tuan, nama Rusli. Ambil biji cempedak. Saya korek lubang, saya tanam. Bila saya tanam, saya siram hari-hari, saya siram. Bila saya siram hari-hari, pertama sekali dia tumbuh tunas. Air daripada biji dia akan naik ke tunas. Mana tunas dia basah dan naik jadi batang, naik jadi dahan, naik jadi ranting, ada daun, ada apa lagi? Ada daun dah besar apa semua, keluar bunga ke? Cempedak ada bunga? Tak ada. Ada. Keluar bunga cempedak. Lepas tu jadi buah cempedak. Okey. Yang satu asal dia apa dia? Asal biji cempedak Bila naik batang cempedak, adakah batang cempedak tu biji cempedak? Dia bukan biji cempedak, tapi tak lain daripada kenyataan biji cempedak. Jadi biji cempedak tu, kenyataan biji cempedak tu meratai pada seluruh pokok tadi. Hatta daun-daun. Kenapa saya kata seluruh pokok? Sebab bila orang tanya ni batang apa? Batang cempedak. Ni dahan apa? Dahan cempedak. Ni ranting apa? Ranting cempedak. Ni daun apa? Daun cempedak. Begitu juga kita. Semua dinisbahkan kepada apa? Jadi semua tu cerita nisbah kepada biji cempedak. Tapi yang semua ni bukan batang cempedak. Tu yang kita memandang kepada apa seluruh pokok cempedak tadi. Tak kiralah daripada batang dia sampai hujung pucuk dia, nyata tak biji cempedak? Saya tanya. Nyata tak biji cempedak? Nyatalah biji cempedak. Main mana batang cempedak, dahan cempedak, ranting cempedak kalau tak ada biji cempedak? Begitu juga kita makhluk. Main mana kita kalau tak ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nur Muhammad tu ibarat seperti biji. Tu yang kita nisbah kepada Muhammad. Baik tu kenyataan yang dibawa oleh Muhammad apa dah? 7 sifat ma'ani itu ada pada kita tak ni? Lembu kerbau ada tapi tak cukup. Ilmu tak ada. Qudrat ada. Iradat ada nak makan. Ilmu tak ada. Hayat ada. Samak mendengar. Melihat pun melihat. Bercakap cara lembu bercakap lah. Tapi ilmu terbeza tak makhluk dengan binatang. Ni yang kita bawa lengkap 7 kenyataan mana yang dibangsa pada Muhammad. Muhammad pula kenyataan bagi hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah itu lambang di titik. Daripada titik itulah asal alif bata semua ABC semua daripada titik tak? Begitu juga seluruh makhluk ni. Seluruh makhluk semua asal dia daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang satu je. Kalau saya tanya Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Biasa tengok Allah Ta'ala buat. Saya nak tanya, biasa tengok ke Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala buat bangunan, Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala buat pokok, Allah Ta'ala buat jalan, Allah Ta'ala buat. Okey, biasa tengok. Mana ada kita biasa tengok? Dia sama dengan konsep macam pokok tadi. Betul tak? Bila Nur Muhammad tadi zuhur, seluruh makhluk akan zuhur satu. Itulah ciptaan Allah. Bila orang tanya macam tadilah, kalau saya yang tanam pokok, biji itu saya yang korek lubang, saya yang tanam. Bila orang tanya, ni pokok cempedak siapa ni? Ustaz. Sebab apa? Saya yang tanam. Tapi nisbah pokok tersebut kena, batang dia pun kena nisbah ke biji cempedak. Ranting dia pun kena nisbah biji cempedak. Tapi bila orang tanya pokok ni siapa punya keseluruhan, batang ke, daun ke, buah ke, orang tanya ni ranting cempedak siapa ni? Ustaz, dia berkata. Sebab apa? Sebab saya yang tanam. Begitu seluruh makhluk yang kita nampak sekarang milik siapa? Milik Allah. Faham tak konsep kejadian tu? Mana biasa kita tengok Allah Ta'ala dia kata buat ni surau ni Allah Ta'ala buat. Ya, kita percaya. Tapi cara buat tu, konsep buat tu macam mana? Cuba tengok kejadian pokok macam mana sampai ke pucuk. Ada bila dah naik batang dia baru dahan dia datang terbang cup terpacak melekat dekat pokok hidup. Lepas tu ranting pula macam tu. Tak, dia kehidupan kita macam tu tak? Seluruh hal, semua benda dia akan satu-satunya akan nyata perubahan. Macam pokok tadi lah. Kita cantas dahan ni, dia tumbuh dahan lain pula. Betul tak? Macam itulah kiasannya. Okey, nampak tak? Nampak semua. Yang batang bukan ranting, yang ranting bukan daun. Betul tak? Yang manusia bukan bukit, yang bukit bukan bangunan, yang bangunan bukan laut. Dia masing-masing benda yang dah Allah Ta'ala tentukan. Masing-masing yang akan zuhir daripada pokok dari apa yang Allah Ta'ala dah tentukan di ayat sabitah. Kita ni untung Allah Ta'ala jadikan manusia. Kalau Allah Ta'ala jadikan lembu, habis leher kita. Kena sembelih ya. Okey, jadi nampak tak konsep kejadian tu? Itu kejadian yang kita nampak sekarang. Tu keyakinan kita tentang Nur Muhammad, keyakinan kita tentang Allah Ta'ala yang menjadikan macam tu. Dia kata Allah Ta'ala yang menjadikan, Allah Ta'ala menjadikan. Biasa tengok, tanya dah. Biasa tengok ke Allah Ta'ala jadikan? Tak boleh jawab ni. Okey. Nah. Muka surat berapa? Hah? 43. Okey, okey. Tu orang panggil syuhudul kasrah fil wahdah. Apa dia? Yang banyak-banyak mesti duduk dalam yang satu. Asal dia masih satu je. Yang banyak ranting ke, dahan ke, apa ke, daun ke, bunga ke, buah ke, hakikat dia asal dia apa dia? Biji benih. Biji benih tu nisbah kepada tuan benih lah. Kena nisbah pada tuan benih tak? Sebab itu saya yang tanam biji cempedak. Jadi pokok kena nisbah pada saya. Ni pokok siapa? Pokok saya. Batang cempedak siapa? Hak saya lah. Ranting cempedak siapa? Hak saya. Begitu juga kejadian Nur Muhammad, Allah Ta'ala yang bagi zuhir. Daripada Nur Muhammad dizuhirkan makhluk-makhluk yang lain. Semua nisbah makhluk nisbah kepada Muhammad, Muhammad nisbah kepada Allah Ta'ala. Terus saya kata siapa tak mengenal Muhammad, dia tak akan kenal Allah Ta'ala. Confirm tak akan kenal. Itu hebatnya Nur Muhammad SAW. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita masuk balik dalam kitab. Syuhudul kasrah fil wahdah, artinya pandang yang banyak pada yang satu. Jadi hakikat dia asal satu sahaja. Macam mana? Nahnu antapihi wa antahwa. Kami itu engkau padanya, dan engkau itu dia juga. Mudah kita kami itu engkau. Kami banyak makhluk. Engkau ya Muhammad. Wa anta, dan engkau juga Muhammad tu. Itu dia juga. Apa dah? Nak menyatakan Allah Ta'ala sahaja. Tengok bahasa dia. Ni yang ulama ya. Kalau bukan kurnian Allah Ta'ala, kita tak nampak ni. Sebab dia nak menceritakan asal kejadian kita ni. Okey? Jelas ya? Kalau kami itu siapa dah? Seluruh makhluk.
Letakkan kami, yakni seluruh makhluk. Itu engkau, apa dah engkau? Nisbah kepada engkau. Tahu? Yang nisbah kepada engkau mana? Yang dibangsa kepada Muhammad. Maaf cakap dalam majlis ilmu saya nak sebut juga, hatta anjing babi pun, hatta iblis sekalipun zuhir daripada siapa? Nur Muhammad. Dalam majlis ilmu saya kena sebut dizuhirkan daripada Nur Muhammad. Luar majlis ilmu kalau kita qasad merendahkan, ini babi pun Nur Muhammad, kita saja bersama dengan kawan kita, kafir. Tapi dalam majlis ilmu saya kena terangkan semua makhluk, hatta iblis, siapa pun, semua dizuhirkan daripada Nur Muhammad. Itu yang dia kata kami itu engkau. Jadi kami ini nisbah seluruh makhluk, nisbah kepada Nur Muhammad padanya. Dan engkau itu dia, mana Muhammad pun nisbah, Muhammad itu nisbah kepada dia, dia Allah. Jadi Muhammad itulah tajalli, Nur Muhammad itulah tajalli, mana tajalli asma Allah Ta'ala yang bernama Nur. Dia bukan Allah, Nur Muhammad bukan Allah, tapi tak lain daripada dia. Apa maksud tak lain daripada dia? Tak lain daripada kenyataan dia. Faham kenyataan? Bayang-bayang nak menyatakan Allah. Bahasa wujud dia pun wujud idopi Nur Muhammad ni. Dia bukan wujud macam kita ni, wujud zilli, zillusani. Muhammad wujud dia wujud idopi. Boleh nampak ya? Cantik itu bahasan dia. Walikullin pihwa, dan bagi kesemuanya itu pada dia juga. Apa dia? Semuanya, hatta Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dia juga. Nak cerita apa? Nak cerita dia Allah. Kan? Kami ni hanya wajahmu, kami hanya cerita kamu. Kita tak dengar tak lagu tu? Ada lagu Tok Ibrahim buat, cucuk Tok Kepala. Kami hanya cerita kamu ya. Nak ceritakan Allah. Tak kisahlah macam mana cara hidup, orang taat ke, orang kafir ke, orang iman ke, siapa pun, apa pun cara kehidupan dia. Nak cerita apa? Nak cerita sifat jalal Allah, nak cerita sifat jamal Allah. Baru ni saya baca buat daurah, seorang mana ulama ditanya, daripada mana kamu mengenal Allah? Aku mengenal Allah daripada dua benda yang berlawanan. Apa mana dua benda berlawanan? Sifat jalal dan sifat jamal Allah. Tahu? Yang sifat jalal Allah, tengok ahli maksiat, tengok orang kafir, itulah kenyataan sifat jalal Allah. Tengok ahli taat, orang-orang berbuat baik, orang-orang yang bernikmat, fahamlah kita arti sifat jamal Allah. Dia kata aku mengenal Allah daripada dua sifat. Dua sifat yang berlawanan. Kasih sayang dengan garang. Mak biasa dia jamal lah. Mak ni biasa jamal. Jamal ni maksud kata cantik, lemah lembut dengan anak-anak. Ayah jangan. Ayah ni jalal. Ayah zaman dulu. Ayah zaman dulu bawa tali pinggang lah. Anak silap sikit apa belakang. Betul tak? Jalal itu ada. Tapi kalau mak tak buatnya tu. Betul? Jadi mana dua benda berlawanan? Ayah dengan mak tu benda berlainan. Jadi kita kena tengok, memandang di mak, Allah, teringat Allah. Tengok pandang di pak, teringat sifat jalal Allah. Apa juga benda, dia mesti ada berlawanan. Ada pasangan-pasangan. Laki-laki pasangannya perempuan, atas pasangannya bawah, laut pasangannya darat, langit pasangannya bumi. Ikut. Jadi dia kata aku mengenal Allah daripada sifat jalal Allah dan sifat jamal Allah. Faham? Jadi mana hakikat dia? Nak cerita dia sahaja. Hatta Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan dia sahaja, bukan adalah ada yang lain. Nak cerita Allah. Tahu ni semua ni berlakon di atas pentas dunia ni. Semua pelakon ni. Ni ada jadi hero, ada jadi penjahat, ada jadi orang kampung, ada jadi semua. Masing-masing dengan watak kita. Direktor dia ada, direktor. Siapa dia? Allah. Kan? Maksud saya kata direktor bukan kita nak cerita, nak bagi faham. Direktor bukan nampak, dia tak masuk pun dalam cerita dalam TV, dia tak masuk. Tapi sebenarnya apa yang berlaku cerita tu atas arahan dia, atas kehendak dia. Ni jadi kena berlakon macam ni kena macam ni, kena jadi macam ni, jadi satu cerita. Untuk cerita apa? Nak cerita hebatnya direktor. Tu yang kita di atas dunia, tiba-tiba pelakon mengatasi direktor, boleh? Aku tak mau berlakon macam ni, aku nak berlakon cara aku. Kena perambat je. Kan? Pelakon kena ikut cara direktor lah.
Tu yang ketentuan perjalanan kehidupan kita sudah ada dah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 108, ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya sudah datang kepada kamu al-haq daripada Tuhan kamu. Al-haq. Al-haq ni mana? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk dibangsakan kepada Nur Muhammad, yang dibangsa pada Muhammad. Seluruh makhluk itu nisbah kepada Muhammad. Muhammad yang membawa kenyataan sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Jadi bermakna apa yang zuhir sekarang yang kita nampak ni al-haq dah ni. Al-haq. Bagi orang yang tak terhijab pandangannya kepada Allah Ta'ala, apa yang dia pandang tu al-haq. Bukan pandang Allah, pandang rahsia Allah. Bila terbuka hijab, memandang, hati dia terdetik Allahu, Allahu, Allahu. Kenapa? Ni yang dipandang satu-satu ni. Semua zahir daripada Nur Muhammad SAW. Dan Nur Muhammad itu rahsia bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna rahsia Allah Taala meliputi tak ke seluruh alam? Meliputi ke seluruh alam. Bukan Allah Ta'ala duduk di benda. Allah Ta'ala bukan bertempat. Allah Ta'ala bukan jirim. Allah Ta'ala bukan jisim. Tapi rahsia Allah Ta'ala nyata tak? Bagi siapa-siapa yang Allah Ta'ala bukakan hijab di dalam hati dia, dia akan nampak. Yang inilah pakaian orang-orang sufi, kan? Pakaian orang sufi macam ni. Adapun wujud yang lain, daripada Allah Ta'ala itu sekaliannya fana, mana hapus. Fana, hapus di bawah wujud Allah Ta'ala. Apa dia? Hapus, tak nampak. Kerana apa? Kerana wujud selain daripada Allah Ta'ala ni khayali, khayal sahaja. Tu yang kita perasan, aku ada jawatan tinggi, aku kaya, aku semua akulah. Yang tu semua ni perasannya, bukan ada apa pun. Sepatutnya kita dah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, diri kita ni apa yang Allah Taala bagi amanah untuk kita nak balik kepada Allah Taala. Jadi sekiranya fana di bawah wujudnya Allah Taala, hapus. Wujud juga, tapi wujud dia wujud aridi. Wujud aridi ni pada makna tak wujud, pada makna tak wujud juga. Wujud tapi mendatang. Wujud Allah Taala wujud zati, wujud hakiki. Tu yang orang panggil yang wujud sebenar. Ada berapa? So tu orang panggil wahdatul wujud. Wahdatul wujud tu di situ. Yang wujud lain tu majazi, pinjaman, bayang-bayang supaya nyata tentang kewujudan Allah Ta'ala. Bila nampak bayang, saya terangkan sebagaimana yang saya buat daurah baru ni ada. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seorang ikut kan? Yang lain dia ikut? Tak ada? Mazuki. Ihatatullah dan ma'iyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana ihatatullah? Meliputi Allah Ta'ala. Meliputi Allah Ta'ala ibarat meliputi lazim kepada malzum. Meliputi lazim kepada malzum. Lazim ada anak mesti ada pak. Lazim ada anak mesti ada pak. Takkan ada anak pak tak ada, mesti ada pak dia. Habis diri anak tu adakah pak? Anak tu adakah kena atas bapa? Bukan. Tapi kenyataan bagi bapa tu ada tak pada anak? Mesti ada. Ni kalau tengok muka Fakrin ini, anak siapa? Ayah saya siapa lah? Syarani ya? Dia mesti ada, iras tu mesti ada. Kenyataan-kenyataan itu mesti ada. Faham? Jadi yang dimakhluk di sini, bila kita memandang kepada makhluk, reti kata mana seluruh makhluk, seluruh alam semesta ni yakin tak rahsia anak. Contohnya kalau pak tadi ada anak 10 orang. Pandanglah 10 orang ni, salah seorang kita pandang, reti tak pak dia nama sekian?
Tapi yang anak tadi bukan pak. Itu orang panggil meliputi Allah Ta'ala. Seluruh makhluk tak lepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti ada tak yang menjadikan makhluk tadi? Mesti ada. Makhluk tak boleh ada dengan sendiri. Mesti ada yang menzuhirkan makhluk tersebut. Kan? Yang bernama Allah. Yang pak satu je. Tapi anak jangan macam ketek ni. Banyak anak ni. Betul tak? Yang Allah Ta'ala sahaja. Yang makhluk dia banyak tak? Khalik tu Allah, makhluk dia ramai tak? Terpandang kepada makhluk, reti tak kata wujudnya Khalik? Tu orang panggil tak bersatu. Dia tak bersatu. Orang panggil tak bersekutu lah. Bahasa dia tak bersekutu. Ma'iyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam mana ma'iyah? Boleh faham ke saya hurai ni? Nak catit agak payah tu. Kalau ma'iyah Allah Ta'ala, kebersamaan Allah Ta'ala ni, bukan Allah Ta'ala bersama duduk macam kita sebelah macam ni. Ni kafir kalau pegang Allah Ta'ala duduk sebelah saya. Serta Allah Ta'ala tu, serta Allah Ta'ala maksud dia seperti mana serta, ya, tak, orang panggil tak bercerai. Dia tak bercerai. Tadi tak bersekutu, dia tak bersatu. Ini tak bercerai. Kenapa kita kata tak bercerai? Sebab makhluk ni bayang-bayang kenyataan bagi wujudnya Allah. Boleh bercerai tak? Boleh berpisah tak kita makhluk dengan Khalik? Makhluk dengan Khalik tak boleh berpisah. Makhluk dengan Khalik tak boleh berpisah. Sampai bila-bila? Sebab apa saya kata tak boleh berpisah? Pada makhluk tersebut ada tak kenyataan bagi Khalik? Ada. Pertama, 7 sifat ma'ani yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita. Nak pisah macam mana makhluk dengan Khalik? Itu orang panggil tak bercerai. Itu orang panggil kalau Allah Ta'ala tak bercerai dan tak bersekutu. Tak bercerai itu isyarat kepada apa? Tak bercerai, kalau tak bercerai, itu isyarat kepada ma'iyah Allah Ta'ala, kebersamaan Allah Ta'ala. Kalau tak bersekutu, tu orang panggil ihatah Allah Ta'ala, meliputi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan cerita meliputi tu Allah, semua Allah. Ni meja ni Allah, tengok babi pun Allah. Ni ada apa-apa hakikat yang berpegang macam ni, ya. Mereka tak memahami apa dia makna ihatatullah, ma'iyatullah, atau bahasa kita mudah kata tak bercerai, tak bersekutu. Boleh faham? Tak bercerai, tak bersekutu. Tak bercerai, tak bersekutu, inilah kesibukan para aulia yang disebutkan di dalam kitab Sirrul Asrar. Tahu kesibukan para aulia? Pandang sehari-hari syuhud Allahu. Kesibukan para aulia. Selagi ada bernyawa, itulah kesibukan mereka. Tak ada lain lah. 2 ni saja. Kena reti lah benda tu. Ma'iyah Allah, ihatatullah. Bukan ihatah Allah Ta'ala macam melengkapi air di dalam baldi. Oh, bukan macam tu. Kan? Ada baldi kosong, bubuh air. Oh, rata air dalam baldi. Macam tu ke Allah Ta'ala? Oh, kalau macam tu, jirim. Bukan Allah Ta'ala macam tu. Masuk kata meliputi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, meliputi lazim bagi mal, seperti meliputi lazim bagi mal. Lazim daripada anak tu mesti kena ada bapa. Yang bapa pun bukan diri anak tu. Anak tu asing daripada bapa, tapi tak lain daripada kenyataan bapa. Betul tak? Main mana anak kalau tak ada bapa? Boleh faham? Yang tu kita bahas. Jadi sebenarnya yang wujud tu hakikat dia sahaja. Yang lain hanya bayang-bayang, hanya kenyataan tentang kewujudan Allah. Oleh itu tidak ada yang maujud. Mana tak ada yang maujud pun. Hanya Allah Ta'ala jua. Yang wujud sebenar itu Allah. Namun wujud alam ini semata-mata menzuhirkan. Itu orang panggil mazhar. Kalau bahasa Arab dipanggil mazhar. Semata-mata menzuhirkan wujud Allah Ta'ala jua. Nak cerita Allah sahaja, bukan ada lain pun. Kan? Nak cerita
nak cerita Allah. Jangan perasan kita. Ini orang perasan. Banyak sangat yang perasan. Hidup di atas dunia perasan. Macam-macam. Wah, tak ada apa pun. Nah, bila mati ya, makrifat tak ada dalam diri kita. Okey. Dia bahas cukup ringkas sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala, tapi huraian itu padat tu. Ada yang tak faham? Tanyalah. InsyaAllah kita boleh muzakarah. Muzakarah saja. Saya pun tak berapa berarti juga. Kalau tak faham tanya. Itu penting ya, mana ihatatullah, ma'iyatullah ni kita kena faham. InsyaAllah kalau kita boleh tulis, kita boleh tulis ni. Lazim daripada ada anak, malzum dia kena ada tak? Benda yang dilazimkan mesti kena ada bapa. Yang bapa pula, yang anak tu adakah diri bapa? Yang anak bukan diri bapa, tapi kenyataan dari wujudnya bapa, wujudnya bapa tak? Kenapa kenyataan wujudnya bapa? Sebab anak tu rahsia bapa, rahsia ayah. Betul tak? Lazim ada anak tu, kena ada malzum dia, kena ada bapa. Itu orang panggil ihatatullah. Kalau anak tadi 10 orang pun, tengoklah di 10 orang, salah seorang daripada 10 orang tu, yang ni anak mamatnya. Betul dia kata. Aku tengok ada ira-ira. Ni kan pun anak ni mamat kan. Tengok ada, walaupun muka lain, tapi mesti ada kenyataan-kenyataan. Jadi bermakna makhluk tu sebagai kenyataan. Nak cerita makhluk dengan khalik tak boleh pisah. Ada tak satu makhluk yang bukan Allah Ta'ala jadikan atas dunia ni? Jadi sekarang apa yang kita pandang meliputi hadir tak? Hati kita terdetik Allah tak? Apa juga yang kita pandang? Tak kira pandang kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua kita pandang. Hatta dalam bumi, hatta atas langit. Kalau seandainya Allah Ta'ala buka, reti tak kata wujudnya Allah? Main mana dia kalau bukan Allah Ta'ala yang menjadikan? Itu bahasa meliputi Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala meliputi macam meliputi air di dalam baldi, meliputi zorab pada mazrub. Ini tak mau. Bekas pada yang dibekaskan, itu tak mau. Allah Ta'ala bukan macam tu. Okey. Ada soalan lain? Jelas ya? Jalan kepada Allah. Kalau tak ada kita terus. Jalan kepada Allah. Jadi direngkas sifat, bahas sifat ma'ani pendek sangat. Tapi yang tu padat tu kalau kita kaji betul-betul. Sebenarnya dalam tauhid sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, dua tu yang sedap, paling sedap dibahas pun. Betul tak? Kalau kita cerita dua ni yang paling sedap dibahas. Kenapa? Sebab dia hubung kait dengan kejadian kita. Adapun wujud Allah kita tak, jangan sentuh. Wujud Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala kita nak sentuh, nak bahas tak boleh, akal kita tak akan sampai. Tapi di ma'ani, di ma'nawiyah tu dia ada hubung kait dengan makhluk. Jalan kepada Allah. Tengok macam mana jalan kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan, ini perkataan malaikat, melainkan sekadar apa yang engkau sudah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau juga yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di sini ternyata sekali Allah Ta'ala sudah menegaskan bahawa kita tidak ada suatu apapun yang kita tahu melainkan Allah Ta'ala sahaja. Qalu subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana. Kalau orang mengaji ilmu nahwu ni dia nampak jelas. Kenapa? La nafi jenis, betul tak? La nafi jenis. Kalau saya terjemah, la ilma lana, tiada jenis ilmu lana bagi kami. Apa ilmu pun tak ada. Ilmu apa, pengetahuan apa pun tak ada. La nafi jenis. Illa ma 'allamtana, melainkan apa yang kamu ajarkan akan kami. Yang tu dah kamu zuhirkan kepada kami, ya kami retilah. Kalau kamu tak zuhirkan kepada kami dalam bentuk pengetahuan,
apa pun tak tahu kita. Betul tak? Jadi mana ada ilmu yang Allah Ta'ala zuhirkan tersebut, itulah supaya apa? Supaya manusia berfikir ilmu tu, sifat ilmu tu ialah ada pada Allah. Yang ada pada kita ni hanya kenyataan, bukti bahawa yang berilmu itu Allah, bukan kita yang berilmu. Kita tak ada ilmu pun. Habis kenapa orang ngaji sampai profesor tu, doktor? Itu kenyataan ilmu Allah supaya kita berfikir jangan sombong kita di atas dunia ni. Kalau kita sombong, tak kira dia kata ni Tok Guru boleh baca kitab, Tok Guru boleh baca kitab besar-besar, Tok Guru pun tak sampai, tak kenal Tuhan, nampak saja boleh baca kitab Arab tapi jahil. Itu bukan orang alim nama dia. Kan Tuan Hikam kata orang alim iaitu orang yang ada ilmu ma'rifat kepada Allah walaupun dia jahil dalam ilmu rasam. Tahu ilmu rasam? Nak baca kitab berbaris dia tak reti. Ilmu nahwu tak belajar. Tapi bab tauhid, Masya Allah, dia kenal Tuhan. Itu baru orang alim. Tak usah perasan lah siapa pun, tak usah rasa hebat lah duduk jawatan apa pun, tak alim mana pun, kalau jahil dengan Tuhan, rendahkanlah diri kita. Betul tak? Oleh itu kita serahkan kepada Allah dan kembalikan segala-galanya kepada Allah Ta'ala. Pulangkan balik kepada Allah. Kalau kita pulangkan balik kepada Allah, Allah Ta'ala akan kasih kepada kita. Itu yang kita sembahyang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tarik nafas, kosongkan diri kita, Allahu Akbar. Sebab apa? Di situ ada lambang kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Okey. Jadi dibahaskan ilmu. Kenapa? Yang membezakan manusia dengan binatang ialah dengan ilmu, bukan dengan lain. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami telah mengajarkan sejenis ilmu daripada sisi kami. Orang panggil ilmu laduni. Apa makna ilmu laduni? Ilmu kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang tak perlu kita belajar, tak perlu kita memerah akal bila Allah Ta'ala nak bagi. Tapi nak syarat dapat ilmu laduni pun, dia kena ada dah ilmu yang lain. Kenapa saya kata ada ilmu yang lain? Tiba-tiba bawa zikir, dia kata, oh aku dapat ilmu laduni, tak payah belajar-belajar. Pembohong. Bukan saya kata mustahil atau Allah Ta'ala nak jadikan, tapi Allah Ta'ala jadikan wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah Ta'ala jadikan tiap-tiap sesuatu tu ada sebab dia. Ya? Ada sebab. Oh, dia dah mengaji ilmu tauhid, dah mengenal Allah Ta'ala, bukakan rahsia ma'rifat Allah Ta'ala. Ni rahsia ma'rifat yang tak perlu kadang-kadang dia belajar, tak perlu, dia dapat sendiri. Atau orang panggil ilmu laduni. Ni yang ma'rifat yang ada pada kita ni hanya secebis daripada ma'rifat Allah. Banyak lagi ma'rifatullah yang insya-Allah, yang jika Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kurniakan ma'rifat, Allah Ta'ala bukakan ma'rifat kepada diri kita. Kejelasan? Jadi bermakna apa dah? Kita tak ada apa pun, ilmu tak ada, kuasa tak ada, kehendak tak ada. Habis Allah Ta'ala nyatakan kepada kita supaya kita pulangkan balik. Pulangkan balik, kosongkan diri kita. Jangan perasan seorang-seorang. Kehidupan kita teruskan cara adab syariat. Macam mana yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, yang Allah Ta'ala suruh kita buat tu buat ni, yang tu kita buat. Yang lain, kosongkan diri kita. Kalau kita perasan sampai ke dalam, aku banyak amal ibadat, qiyamul lail tiap-tiap malam, yang ni semua cerita-cerita tak sampai ni. Kalau cerita perasan. Dan dalam erti kata tanpa wasitah. Mana ilmu laduni tanpa wasitah, mana perantaraan belajar ilmu. Tu ilmu yang sebenar. Abu Yazid Al-Bustami kata apa? Wahai kamu orang-orang syariat, ya, kamu ni belajar daripada yang mati. Tahu belajar daripada mati? Ni datang semua ni hari ni belajar dengan saya. Saya ke depan mati. Ya ke depan sampai umur kena matilah. Kami para aulia, orang-orang yang sampai kepada Allah, belajar daripada yang hidup tiada mati. Macam mana cara dia? Wallahu alam. Bila Allah Ta'ala bukakan kasyaf ilmu, kasyaf rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Man lam yadzuq lam yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Inilah yang ditegah belajar ilmu. Inilah yang ditegah oleh ulama. Yang ditegah lah. Inilah yang ditegah oleh
oleh ulama. Artinya tanpa wasitah, perantaraan belajar ilmu inilah yang ditegah oleh ulama. Kenapa pula ditegah oleh ulama? Jadi masalah macam inilah. Masalah bagi orang yang belum sampai mengenal dalam ilmu tauhid pun tak ada, masuk zikir tu, bawa zikir ni dah dapat dah ilmu laduni. Kan? Khayal. Tahu khayal kita ya tahu sebenarnya. Bukan ada apa pun. Kita perasan aku macam ni, aku macam ni. Sebenarnya bukan Allah Ta'ala bagi macam tu. Yang mengenal Allah Ta'ala bukan cara macam tu. Bukalah kitab mana-mana pun, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena step dia, ada step daripada bawah ilmu tauhid naik ke atas, mengenal kalimah la ilaha illallah, lepas tu mengenal pula se-zat, se-sifat, se-asma, se-af'al, kenal Nabi Muhammad macam mana, siapa dia Muhammad, itu baru kita mengenal Allah. Setakat zikir-zikir kita dah ni, takut benda lain yang Allah Ta'ala zahirkan. Adapun jalan, jadi kalau macam ni kita tak berguru, kita tak belajar ilmu hakikat, lebih lagi hakikat, buka YouTube, tengok YouTube, okey, faham dah, kita syok sendiri ya. Lepas tu Allah Ta'ala bukakan pula benda-benda yang luar biasa, tiba-tiba kita rasa kita dah sampai kepada Allah. Yang ni bukan, yang ni khayal ya, saya terangkan khayal. Dan kita orang-orang yang nak menuju kepada Allah, jangan terlintas sekali-kali di hati kita nak benda-benda macam ni. Biar kita duduk macam ni. Duduk macam mana? Aku lapar, makan nasi. Aku ngantuk, kena tidur. Betul tak? Aku penat, kena rehat. Dia bukan nak jadi luar biasa, nampak. Nanti saya kata khayal. Biar kita duduk cara zahir. Tapi hati kita, hati ni malaikat pun tak tahu macam mana kerinduan kepada Rasulullah, kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang terdetik, hampir kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu yang hebat. Tapi siapa nak nampak yang dalam hati kita masing-masing? Jangan kita nak. Jadi laduni ni cara dia lain ya. Maksud laduni ni, faham? Allah Ta'ala bukakan rahsia setelah kita mengaji, setelah kita memahami. Adapun jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu ada 4 perkara. Ini jalan menuju kepada Allah mesti kena ada 4 perkara. Apa dia? Pertama, syariat, iaitu ialah apa-apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala berupa segala hukum amar ma'ruf, mana suruh benda baik, dan nahi mungkar, cegah kejahatan. Oleh itu tertakluk pada anggota zahir. Itu orang panggil syariat. Dia bertakluk, bersangkut paut dengan zahir. Tapi kalau syariat sahaja, kan, kalau orang pakai syariat sahaja, itu orang panggil fasik. Kalau pakai hakikat sahaja, itu orang panggil batil, zindik. Yang sebenarnya man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang yang himpun kedua-dua sekali di antara syariat dan hakikat, itulah yang sebenar. Kenapa saya kata himpun syariat dengan hakikat yang sebenar? Syariat itu zahir, hakikat itu batin. Di badan manusia ada zahir, ada batin. Yang batin kita dizahirkan daripada apa? Nur Muhammad. Yang zahir tubuh kita dizahirkan daripada Nabi Adam. Yang batin Muhammad menempati martabat sifat. Yang zahir Adam menempati martabat asma. Himpunan, gabungan sifat dengan asma, itulah kenyataan bagi zat. Boleh faham saya sebut? Gabungan sifat dengan asma, gabungan zahir dan batin, itulah kenyataan bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang ni kita anak cucu Nabi Adam, dizahirkan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kenyataan rahsia Allah tak? Ya, kenyataan rahsia Allah. Sebab itu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dekat jismiyah ya. Maknanya rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang yang mengkaji, bagi orang yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala bukakan hijab, dia dapat memandang. Faham? Dia dapat memandang.
Ini mana syariat dengan hakikat tak boleh dipisahkan. Jangan cerita fiqh kita sahaja 24 jam kita fiqh kita bagus, dia bawa cerita fiqh tu bagus, bukan saya kata tak bagus, tapi yang tak memahami, yang tu salah, ni salah, kan? Belajar martabat 7 salah, mana yang betul? Dia seorang yang betul. Ini susah. Ya, kita bahas tauhid. Kalau saya salah pun tunjuklah salah saya di mana. Saya tak mau nak bahas, tak mau nak bala-bala dengan orang. Tapi kalau manusia menghukum orang lain, itu bukan cara dia dah. Ya, pandang dengan rasa insaf. Jangan kita rasa megah sangat dengan yang zuhir pada diri kita tu, gah sangat tu. Dia sebenarnya, ya, kapak dia tak boleh nak tebang kayu. Dia kena kayu juga. Kayu yang boleh tebang kayu. Betul tak? Kapak kalau tak pasang hulu kayu, boleh tebang pokok tak? Tak boleh. Kayu juga yang tebang kayu. Kadang orang Islam, maksud saya apa dah? Kadang orang Islam juga yang menyebabkan orang Islam lain yang jadi rosak. Bukan masalah orang kita juga, orang Islam kita juga. Punca dia. Kenapa? Dia gah di sebelah pihak, satu sudut. Dia pandang orang lain ni tak ada apa. Kan? Jadi kita tengok. Jadi syariat kena ngaji tak? Syariat kena belajar. Yang saya ajar tiap-tiap hari pagi Jumaat mengajar fiqh. Ada. Kita belajar. Itu orang panggil syariat. Kedua, tengok. Kena mengajarlah fiqh, bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat. Yang kedua, tariqat. Apa makna tariqat? Itu ialah jalan yang menyempurnakan syariat. Jalan yang menyempurnakan syariat. Yang ini orang panggil bahagian dalam. Bahagian dalam. Yang tengok. Seperti taubat. Ini taubat ni benda dalam hati ni. Tawakal, benda hati. Sabar, hati. Redha, itu pun hati. Siddiq, mana membenarkan, hati. Mahabbah, hati. Mahabbah mana cinta. Zikrul maut, hati. Ingat mati kan. Semua benda-benda hati. Yang syariat cerita zahir, yang tariqat itu cerita batin, perjalanan batin. Jadi asing-asing. Manusia mula-mula dia akan farak dulu. Baru dia akan jamak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Jadi makna dia kena ada dua. Syariat itu seperti apa dah? Kalau dalam kitab lain, syariat kasapina, asy-syari'atu kasapinati. At-tariqatu kal bahri, ad-durru kal mana kal haqiqati. Mana al haqiqatu kad-durri. Hakikat itu seperti permata. Jadi perahu ataupun sampan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu nak kelepasan walam tasluk masalikaha, sedangkan kamu tak berjalan kepada tempat laluan tersebut. Fa innas safinata la yajri 'alal yabasi. Sesungguhnya perahu atau kapal tu takkan berlayar ia di atas daratan. Boleh berlayar ke kapal di atas daratan? Kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jalan dia kita tak lalui jalan dia. Apa dia? Jalan syariat zahir, jalan tariqat yang batin. Lepas tu hakikat gabung dua-dua sekali. Di antara gabung dua-dua sekali. Baru dipanggil hakikat syariat dengan tariqat tadi. Gabung dua-dua sekali baru dipanggil hakikat. Dapat kita kutip permata. Ya, bila sampan tadi atau perahu tadi bergerak ke lautan, di mana tempat yang ada permata, kapal tadi berhenti, terjun cari permata dalam lautan. Dapat tak? Dapat, kena menyelam, kena susah payah. Itu orang panggil tariqat ni habuan dalaman. Kena belajar di mana ni? Kalau tadi belajar di fiqh syariat, kalau tariqat ni belajar di ilmu tasawuf.
Kena belajar ilmu tasawuf, taubat macam mana, tawakal macam mana, redha macam mana, zikrul mauti macam mana. Itu orang panggil tariqat. Habis tariqat yang lain, Naqsyabandi, Satariyah, Syazaliyah, itu amalan. Itu amalan. Ya. Ketiga hakikat, yaitu ialah i'tiqad yang sebenar, wajib dipercayai. Sama ada uluhiyah maupun nabawiyah, bukan nubuwiyah, nabawiyah, yaitu ta'aluk kerja hati sahaja. Itu orang panggil i'tiqad yang sebenar, yang wajib kita percayai. Kena percaya sungguh. Sama ada yang bahasa uluhiyah. Apa dia yang bahasa uluhiyah? Itu hakikat sebenar. Asal batang pokok, ranting pokok, apa semua nak cerita apa dah? Nak cerita biji pokok ya. Biji apa? Biji cempedak ni. Contohnya kalau biji cempedak lah. Biji cempedak tu nak cerita siapa dah? Nak cerita tuan bagi cempedak ya. Jadi kena kenal dua lah. Kena kenal tuan biji cempedak tadi, dan kena kenal biji cempedak. Kalau macam tu, kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah. Itulah hakikat sebenar dia. Hakikat sebenar Allah dan Rasul. Jawapan Sayyidina Abu Bakar, apa yang ada pada kamu wahai Abu Bakar, Allah dan Rasul sahaja. Sebab apa? Sebab ketika itu dia memandang kepada hakikat sebenar. Wujud Allah, wujud yang hakiki, wujud yang zati. Wujudnya Muhammad, wujud idopi. Wujud Muhammad itu wujud idopi. Tengok, wujud idopi. Wujud kita zilli, bawah. Wujudnya Muhammad, wujud idopi. Jadi kenal dua. Itulah hakikat yang sebenar. Jadi bila kita mengajar hakikat, kita nak cerita apa? Semua nak cerita Allah dan Rasul. Ceritamu, kamu hanya ceritaku. Apa? Mana kami hanya ceritamu sahaja. Kita ni hanya cerita Allah. Cerita Allah, cerita Rasul sahaja. Bukan ada lain sebenarnya. Kalau kita percaya bulat-bulat betul-betul, baru kita dipanggil siddiq. Kalau tidak, di mana dapat siddiq kita? Kalau kita tak mengenal, tak tahu cerita macam ni, macam mana dipanggil kita siddiq? Okey. Dan keempat, ma'rifat ialah pengenalan yang sempurna kepada Allah Ta'ala pada af'al, asma dan sifat dan zat, dan pada zat. Itu pengenalan yang sempurna. Hujung-hujung dah kita kenal Rasulullah, kita nak kenal apa dah? Se pada zat, se pada sifat, se pada asma, se pada af'al. Tak ada lain dah. Nak cerita apa? Yang berbuat pun se, yang bernama pun se, yang bersifat pun se, yang wujud pun se. Yang lain hanya mazhar, hanya kenyataan, pembuktian sahaja, bukan ada yang lain. Nak tauhid, tu yang kita bawa zikir syuhudul wahdah bil kasrah, kasrah bil wahdah. Bawalah zikir tu. Martabat yang paling tinggi bagi orang yang bertawakal itu ialah, wallahu alam. Kita rehat Ustaz 5 minit.